الحمد لله القائل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Hadirin sidang Jumat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jalanilah segala perintahnya dan suruh-suruhnya. Jauhilah segala larangan yang dilarang di dalam Quran ataupun melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang bertakwa sahaja adalah orang yang berjaya. Allah Subhanahu wa taala ulas sampai 3 kali di dalam surah Al-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. 3 kali yang Allah Taala ulas di dalam surah Al-Talaq memberi arti kepada kita bahawa sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan buka jalan keluar bagi hidupnya. Susah payah sikit sebanyak, tetapi dengan takwa itulah sebagai bekal bagi manusia untuk hidup dia. Sama ada dia hidup senang ataupun susah, maka Allah Ta'ala akan buka segala kebaikan dalam hidup. Yang keduanya, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan segala urusan dalam hidupnya. Yang ketiga, siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan ampun dosa dia. Kiki, buat kesalahan, kesilapan apa yang dia buat, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, insya-Allah kita faham daripada ayat ni. Walaupun setengah-setengah orang yang telah mengerja dosa besar sekalipun, tetapi dengan hati yang betul-betul bertaubat kepada Allah dan ingin kembali ke jalan yang sebenar, Allah masih lagi ampun dosanya. Dan disyaratkan bagi orang itu hendaklah dia banyak takwa kepada Allah, tambahkan lagi iman dia dengan ilmu, dengan beramal soleh, dan dengan ketabahan hati dia hidup di atas muka dunia dengan sabar dan sebagainya. InsyaAllah kita harap semoga Allah lah akan memberi kebaikan dalam kehidupan kita semua melalui takwa. Sebab itulah dalam hidup kita, walaupun siapa khutbah, siapa mengajar, siapa beri ucapan sekali, kemuncak di dalam Islam ni nak kepada orang takut kepada Allah. Bukan Allah Ta'ala ini kita hidup di atas dunia supaya hanya kita hidup adalah untuk berilmu saja, tetapi kita kena ambil ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada kita supaya manfaat sebanyak mungkin ataupun guna ilmu sebanyak mungkin. Itu adalah tujuannya untuk orang itu sendiri takut kepada Allah. Cuma hal yang akhir sekali iaitu takut kepada Allah. Itulah
yang dikatakan pengkali, ujung jatuh, tempat yang dikehendaki di dalam Islam, iaitu Nabi manusia tu molek. Dia belajar ilmu pengetahuan, nak jadi orang alim, nak jadi orang cerdik bijak. Dia mengaji ilmu tu ilmu ni supaya kita hidup kena dengan apa yang disuruh diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh daripada segala lagi ini, benda-benda dosa dan sebagainya. Inilah yang dikatakan tujuan hidup di atas muka dunia, nak jadi manusia tu molek. Jangan hidup sebagai orang rugi. Dah Allah Ta'ala beri umur kepada setiap orang ini adalah terhad. Ada cangkap. Mula daripada lahir, belum pada lahir lagi Allah Ta'ala tanda siap-siap dah umur kita berapa. Nak pakai rezeki mana, nak buat gapo di atas muka dunia. Maka apabila kita yakin bahawa kita berumur 120 hari di dalam perut umur kita, Allah Ta'ala tanda siap-siap dah. Tanda rezeki kita, umur kita, tanda perbuatan apa sahaja yang kita nak buat di atas muka dunia. Sebab tu apabila kita dilahir ke dunia ini, maka ambillah faedah daripada apa yang Nabi riwayat. Mari kita pakai kerong diri kita sendiri, nak buat macam mana nak menjadi hidup kita kena dengan syariat Allah Ta'ala. Itulah adalah orang berjaya, orang yang pandai guna akal fikiran dia, umur dia, kecerdikan dia dan sebagainya. Alangkah ruginya bagi orang yang Allah Ta'ala sudah pentakdir dan hidup dia pun hidup pasal tak kena, iaitu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dia jadi orang kafir, jadi orang munafik, jadi orang fasik, jadi orang yang tak kenal Islam. Na'udzubillah min zalik. Apatah lagi kalau sekiranya orang itu hidup dengan dalam keadaan dosa, supaya kita tengok orang-orang kafir di seluruh dunia, seolah-olah katanya dunia yang dia hidup adalah syurga bagi mereka. Sedangkan Nabi SAW cerita kepada kita semua, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah sebagai gua bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Bermakna di sini Allah Ta'ala dia larang kita turut nafsu, turut hawa nafsu, turut perasaan. Nak buat apa-apa kena ingat supaya tak silap ataupun tak gelecok daripada ajaran yang sebenar yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Nabi. Kita orang bernasib baik yang Allah Ta'ala takdir kita lahir daripada ibu dan bapa kita yang beragama Islam. Apatah lagi orang-orang kafir, kita berhasrat nak dia masuk Islam, nak diberi dia faham Islam. Kita orang Islam kenapa tenang supaya Islam yang kita duduk anuti, kita duduk pegang, kita duduk percaya ni lebih tenang daripada Islam pasal bakar, Islam pasal keturunan ni. Kita adalah orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidup di dalam Islam, maka kita kena jaga baik-baik Islam kita. Sebab tu kita selalu ingat ayat-ayat Quran ataupun satu ayat yang selalunya dibaca oleh khatib, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini adalah pesan dia Tuhan. Jangan sekali-kali kamu mati. Bermaknanya mung jangan mati sehingga mung jadi sebenar-benar orang Islam, sebenar-benar orang mukmin, orang beriman kepada Allah, sebenar-benar kamu takwa kepada Allah Ta'ala. Kita tak tahu bila kita nak mati, tetapi Allah Ta'ala pesan kepada kita, pesan lagi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali menjadi orang Islam. Bermaknanya cuma pelajaran Allah Ta'ala nak menjadi kita ni orang Islam yang bersih, yang baik, yang takwa kepada Allah. Jangan masuk dalam orang rugi. Orang rugi ni Allah Ta'ala ayat di dalam surah tu Az-Zumar, qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Katakanlah hai Muhammad, orang rugi itu iaitu orang yang rugi diri dia dan ahli keluarga dia. Di dunia kita mudah nampak, akhirat sekali lagi tak nampak, tapi akan tengok natijah hasil dia iaitu di akhirat. Kita tengok orang rugi hidup atas dunia dia itu orang yang turut nafsu.
tunggu perasaan. Inilah yang kita perlu berhati-hati dan jaga baik-baik. Cara hidup kita Allah Ta'ala beri akal, fikiran dan beri nafsu. Memang setiap orang ada nafsu, ada perasaan, tetapi lebih tinggi daripada perasaan itu iaitu akal, fikiran. Marilah kita bunuh akal, fikiran kita lebih daripada kita membunuh hawa nafsu yang Allah Ta'ala banding katanya orang dia turut nafsu. Orang itu adalah lebih daripada natai kaki pak. Ada mata tapi tak tengok, ada telinga tak dengar, ada hati, ada otak tapi tak fikir. Sebab itulah Allah Ta'ala ayat di dalam surah Al-A'raf, ulaika kal an'am, mereka itu adalah seperti natai kaki pak, balhum adall, bahkan lebih sesat daripada natai. Kita tak seri Allah Ta'ala cahaya kita, gelar kepada kita, lebih teruk, lebih sesat daripada natai. Bahkan kita lalui Allah Ta'ala gelar kepada kita, ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah sebaik-baik cipta, maknanya makhluk yang Allah Ta'ala jadi atas muka dunia ni. Kita orang Islam adalah khairul bariyah, sebaik-baik kejadian, sebaik-baik makhluk. Maka kita kena berasa bahawa kita umat Islam seluruh dunia adalah sebaik-baik umat. Tapi kita kena jaga baik-baik, kena jaga molek. Sebaik-baik umat yang Allah Ta'ala puji kita, maka pun laksana sifat-sifat sebaik-baik umat itu macam mana? Memang kalau nak sebut satu persatu di dalam khutbah, masa tidak mengizinkan. Tetapi sebagai ringkas dan sebagai sepintas lalu, sifat orang yang menjadi khairul ummah, sebaik-baik ummah, khairul bariyah, sebaik-baik kejadian yang pertama sekali, iaitu orang itu dia beragama Islam, dia beriman, dia berilmu, dia berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, lepas pada tu iaitu orang yang pandai guna umur dia di atas muka dunia, pandai gaul dengan manusia, baik perangai dia dan sebagainya. Inilah yang kita duduk faifan, duduk mimpi-mimpi. Bila Allah Ta'ala nak takdir ataupun Allah Ta'ala nak biuk umat Islam di setiap masa, di setiap tempat, iaitu manusia yang kunafah, manusia yang berkualiti tinggi. Walaupun cara hidup kita jomrap katanya berlain ni. Orang Melayu tabiat bahasa Melayu dia, orang putih tabiat bahasa orang putih dia. Tapi apabila kita ada manhaj, ada cara untuk kita hidup di dalam Islam, maka kita jangan lupa bahawa Islam adalah agama yang meninggikan ataupun mengangkat taraf kehidupan orang Islam. Di mana sahaja dia berada, maka di situlah dia akan rasanya mulia. Sebab itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, cuba kita perhati sejarah Umar bin Khattab ni, jari orang tak belajar, jari orang tak dengar. Umar adalah sekarut-karut manusia sebelum Islam. Siapakah Nabi dia nak bunuh? Yang berbiasa bunuh anak dia hidup-hidup. Dia kamu anak perempuan. Dia buat zalim kepada orang. Dia tapau orang, dia gocok orang, nak play usah dia masa zaman jahiliyah. Apabila dia masuk Islam, dia mengaji dengan Nabi, Allah Ta'ala buka pintu hati dia, sehingga pada satu kali dia berkhutbah dengan khutbah yang panjang. Saya ambil sikit sebagai awal khutbah. Dia katanya, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah, kita semua ni adalah satu golongan, satu puak yang Allah Ta'ala sengaja meninggi dan mengangkat kehidupan kita dengan Islam. Bermakna Umar dia faham katanya, dengan cara Islam inilah yang Allah Ta'ala angkat kedudukan taraf. Maka kita alhamdulillah, kita kena berasa syukur yang Allah Ta'ala beri kepada kita Islam. Benar molek-molek, geligor-geligor mah-mah duduk depan kita, terutamanya Quran dan hadis. Dan kita kena berasa syukur, terima kasih Allah Ta'ala takdir orang tempat kita ramai orang alim, orang bijak, orang yang boleh tafsir Quran, boleh ceramah, boleh mengajar, boleh buka hati-hati manusia. Itu adalah melalui
sebab belakang. Sebab orang tu bijak, orang tu pandai, orang tu boleh ceramah, boleh mengajar, boleh khutbah dan sebagainya. Puja bagi Allah Ta'ala nak buka itu hati ataupun nak beri hidayah kepada mana-mana orang. Sebab tu kita, balik kita sendirilah. Setiap orang kita kena usaha. Jangan duduk pasang tolong ataupun kita pundur ke belakang. Sebab itulah Allah Ta'ala apabila dia cerita hal ni, dia rakyat hak Quran. Orang-orang kafir dia menetek Quran di zaman Nabi SAW dahulu. Maka akhir-akhir ataupun tengah-tengah surah Al-Muddathir, Allah Ta'ala berayat nadhiran lil bashar liman sya'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Quran ataupun ajaran Islam adalah sebagai peringatan bagi manusia. Nadhiran lil bashar, sebagai peringatan bagi manusia semua. Jadi setiap orang yang kena mengaji Quran, kena ngaji agama, walaupun dia tak ada mengaji bahasa Arab, dia tak pandai bahasa Arab, dia duk ngaji sahih, hak dia kena, hak dia suka, hak dia minat. Tetapi setiap orang jangan lupa agama. Kena kelik kepada agama. Agama tak ada payah, tak ada susah. Nak mengaji agama tak mesti katanya kena ngaji bahasa Arab, siapa kau fasih bahasa Arab barulah nak kerti agama. Dah. Tapi duduk di usaha. Usaha setiap orang. Apabila orang itu usaha faham agama, kita yakin bahawa apa yang Allah Ta'ala wayak di dalam Quran, insya-Allah termasuknya kita orang yang berusaha. Tapi jangan jadi orang yang mundur belakang. Liman sya'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Tuhan berwayak bagi orang yang hidup di kalangan kamu, hei manusia, siapa nak pergi ke depan, siapa pun nak mundur belakang. Kita memang nak pergi ke depan, tak sih mundur ke belakang. Orang mundur belakang iaitu orang mundur. Kalau dia bahasa Melayu lama-lama dia kata orang darat. Bermaknanya kita jangan jadi orang darat. Jangan mundur, jangan tak maju. Kita orang Islam kena maju semua. Allah Ta'ala beri peluang kepada kita supaya maju, maka kita majulah hidup di dunia ni. Sebab balasan di akhirat Tuhan tengok kepada balasan usaha manusia yang dia buat di atas muka dunia. Ikhwah sedang hadirin yang dikasihi sekalian, kita yakin bahawa kebaikan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita semua duduk di tangan kita, cuma kita pandai tak pandai guna. Benda ada berlaku di depan kita. Nak ataupun tak nak. Itulah tanda tanya yang mesti setiap orang kena pakat royak kepada diri dia. Kalau sekiranya orang-orang zaman dahulu, saya sebut acak kali di dalam khutbah, orang zaman dulu tak maju dengan teknologi, tapi dia maju dengan hati dia, dengan agama. Tak ada komputer, tapi dia boleh tulis kitab berpuluh-puluh buah. Orang zaman ni Allah Ta'ala beri kemajuan banyak, ikut boleh nak rekod gambar, nak buat gambar boleh belakang. Bahkan boleh guna teknologi untuk menegakkan kemajuan agama. Maka marilah kita jangan lupa bahawa dunia yang Allah Ta'ala beri kepada kita adalah retak jalan untuk kita guna kebaikan dunia ni khidmat kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa pandai ke mana, maka dia usaha. Lepas tu jangan lupa bahawa anak-anak kita, iaitunya muda-mudi, apabila kita harap dalam kehidupan kita satu hari ataupun satu masa nanti kita akan mati, umur kita makin hari makin tua, siapa nak ganti di tempat kita? Memang jawapannya iaitunya anak-anak kita, generasi-generasi muda, orang-orang muda. Maka marilah kita didik, kita beri ilmu pengetahuan, beri semangat kepada anak-anak kita supaya dia jadi orang soleh, jadi orang solehah, orang-orang berjuru, dan orang-orang yang ada wisaikat yang kuat ataupun yang jauh dalam kehidupan mereka. Tanihkanlah dengan benih agama. Kita memang apabila kita berganti di dalam masyarakat kita, muda-mudi dipenuhi dengan maksiat. Sia mandai orang muda dia buat, orang tua pun buat juga.
pucuk daripada orang tua, tunjuk contoh tak baik kepada orang muda, maka orang muda punya. Maka na'udzubillah min zalik. Marilah kita gunakanlah ketua kita. Orang yang berpengalaman banyak, mari kita curah kepada orang-orang muda. Sebab kita nak tengok dunia maju masa depan adalah berada di tangan orang Islam. Seperti Allah Ta'ala firman dengan maksudnya, kami wariskan dunia ini kepada hamba-hamba kami yang soleh. Itulah yang kita harap, semoga orang soleh, orang jujur akan kerong dunia. Lepas tu jangan lupa bahawa generasi lagi akan datang adalah generasi yang cemerlang dan gemilang, insya-Allah akan menjadi perkara baik di dalam kehidupan kita semua, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah wa usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Di akhir khutbah yang kedua, marilah kita dengar satu hadis ataupun satu cerita yang sahabat Nabi cerita hubungnya dengan Nabi SAW. Hadis daripada Atha bin Yasar, dia katanya, laqitu Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, qultu akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Taurat. Iaitu Atha bin Yasar, dia jumpa dengan Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Dia pun wayak, katanya, hey Abdullah. Atha wayak kepada Abdullah, sebab Abdullah ni dia biasa baca kitab Taurat. Dia reti, pandang sungguh dia baca kitab Taurat. Dia wayak, katanya, mutuna wayak kepada aku sifat Nabi yang tertulis di dalam kitab Taurat. Cuba wayak. Qala ajal. Abdullah pun wayak, katanya, boleh. Aku nak cerita kepada, wallahi, demi Allah, innahu la mawsufun fit Taurat bi ba'd sifatihi fil Quran. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Abdullah pun wayak, katanya, memang ada. Supaya juga mengada di dalam Quran, iaitu Tuhan wayak di dalam kitab Taurat, katanya, hey Nabi, sesungguhnya kami hatta kamu lantik kamu ke dunia kepada umat di akhir zaman sebagai saksi, sebagai pemberi peringatan dan pemberi berita gembira dan penasihat kepada orang-orang yang tak pandai baca. Bermaknanya orang di zaman Arab jahiliyah dulu kebanyakan orang tak pandai baca, tak pandai menulis. Di waktu itulah Nabi Muhammad SAW dilantik sebagai seorang rasul tangklang ataupun di tengah-tengah masyarakat yang pura-peranda hancur. Tak ada rabuk, tak ada nizam dan peraturan hidup manusia di zaman Arab jahiliyah. Sebab itulah dinamakan mereka itu jahiliyah. Anta abdi wa rasuli samaituka al-mutawakkil. Dan kita Taurat ayat katanya, munglah hamba aku, hai Nabi. Maknanya Allah Ta'ala ayat, munglah rasul aku. Aku namakan kamu sebagai orang yang bertawakal kepada Allah. Maknanya Nabi satu nama lagi, iaitu al-mutawakkil, orang yang banyak serah diri kepada Allah lepas pada dia berusaha. Laisa bifazzil, Nabi bukan orang yang keras. Ini cuba kita perhati sifat Nabi. Nabi bukan orang yang perangai keras, wala ghalizin, dan bukan pemuh. Tak keras, tak pemuh,
wala sakhabin fil aswaq, dan tak melahong di dalam kedai. Bermaknanya sifat Nabi itu iaitu sifat yang mulia yang ada pada diri dia. Tak melahong juga, tak kecek juga, lemah lembut, tak kasar. Walaupun orang kasar dengan dia, tapi dia tak balas dengan kekasaran. Itu tabiat Nabi. Wala yadfa'u bis sayyi'ati sayyi'ah. Nabi tak balas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang buat gapo kepada dia, orang maki sekalipun, Nabi tak maki orang. Orang yang buat dia sampai kau nampak sekalipun, kalau kita banding dengan orang zaman lain ni, orang katanya, oh, mu tak tahu ego. Bukan arti tak tahu ego, tapi sabar di dalam menghadapi benda-benda yang tak molek. Walakin ya'fu wa yaghfiru. Tetapi Nabi adalah orang yang memberi maaf dan beri ampun. Tak kira walaupun siapa-siapa niat seteru dengan dia, tetapi Nabi tak biasa niat seteru dengan orang itu, walaupun orang itu dia nak bunuh dia sekali. Inilah perlu kepada kita bubuk dalam hati kita, tiap-tiap orang kita, orang Islam tak ada seteru. Kita adalah adik-beradik. Allah Ta'ala ikat kita, innamal mu'minuna ikhwah. Kita semua adalah adik-beradik. Kamwa ikhwah di sinilah yang kita kena tibuk kita. Apa boleh Allah Ta'ala royak kita saudara, tapi kita sendiri orang Islam duk bubuk dalam perasaan iaitunya kita seteru. Hak ni lah tak kena sangat. Sangat-sangat tak kena. Orang panggil suatang yang Allah Ta'ala nak putih, tapi kita pergi kepada hitam. Inilah perlu kepada kita bonyok semula hati kita supaya bersih. Kita tengok semua orang Islam berasa katanya adik-beradik kita. Bila adik-beradik, kita berasa nak beri nasihat, kita berasa nak terima nasihat. Kita tak sewak zalim kepada dia. Sebab orang Islam dia tahu katanya adik-beradik semua, maka tak boleh zalim. Tak boleh buat rusak. Walaupun kita kecek siam-siam, kehidupan dia tak molek mupak, memang tak molek. Jangan mupak, jangan kata pada orang duduk-duduk ataupun benda-benda tak molek. Wa yaftahu biha a'yunan 'umya. Allah latih Nabi supaya dibuka manusia, mata-mata manusia yang buta. Bermaknanya di sini orang yang tak nampak agama, Nabi lah orang yang dibuka mata dia. Wa adhanan summa, dan telinga yang tuli. Bukan arti mata buta semua telinga tuli semua, tapi ibarat banding katanya dengan sebab Nabi lah orang yang dibuka mata manusia supaya jelek. Telinga manusia yang tak biasa dengar benda-benda ajaran agama, maka terbukanya telinga. Wa quluban ghulfa, dan dibuka mata hati. Hati yang dekat tu. Inilah 3 anggota penting: mata, telinga, dan hati. Allah Ta'ala ayat, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya mata, telinga, hati, otak akan ditanya meskipun. Sebab tu ikhwah yang dikasihi sekalian, saya baca di dalam hadis ini, hadis diceritakan oleh Al-Bukhari di dalam Kitabul Buyu', hadis yang ke-2125. Marilah kita merasa bahawa hidup kita adalah hidup yang berharga. Mujur Allah Ta'ala beri kepada kita boleh kenal Islam melalui Al-Quran, melalui Nabi SAW. Lepas tu marilah kita tambah lagi kenal lagi kehidupan kita supaya lebih kita maju di dunia ini, dan insyaAllah kita akan berjumpa di dalam syurga nanti dengan penuh rasa redha yang Allah ataupun takdirkan kita dengan mendapatkan nikmat yang tertinggi di dalam syurga sebagai tempat asal, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة الملحدين
اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر